Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua yang hadir. Terima kasih kerana dapat meluangkan masa untuk bersama kami pada petang ini. Semenjak pandemik COVID-19 ini, BOS Production terpaksa tundakan beberapa aktiviti atau persembahan yang dijadualkan tahun ini. Antara satunya adalah konsert Siti Nurdiana yang patut berlangsung pada bulan Mac yang lalu. Kerana pandemik ini kami terpaksa postpone hingga mungkin tahun depan, insya-Allah. Kami patuhi dengan rancangan beberapa ikhtiar di mana para artis baik yang baru ataupun mapan yang ada peluang bermain di arena seni. BOS Production pun menerbitkan ini album dengan kolaborasi dengan Datuk Ramli Sarip dengan pasukannya. Kenapa kami tertarik hati? Kerana Datuk Ramli ni yang tidak kenal erti penat ataupun tak pernah bersara semenjak zaman Sweet Charity lagi. Usaha dan kegigihan Datuk Ramli dalam memperjuangkan seni amat saya kagumi. Ni sebelah saya ni living legend. Dari tadi saya rasa kementar daripada dalam bilik bila bercakap bersama Datuk Ramli lah. Macam-macam doa dia kasih. Saya harap kolaborasi ini akan memberi semangat kepada artis-artis yang lain, tempatan dan terus berjuang. Memang agak cabaran, jangan putus asa dan terus berkarya demi dan mewarnakan dunia atau arena seni Singapura. Datuk Ramli pun pernah berpesan kepada saya bila kita berjumpa berbual, kita nak buat album ni, boleh jadi ke Datuk? Orang sekarang dah tak dengar lagu dalam album. So dia cakap jangan takut. Kalau kita buat yang tulus dan jujur dalam kerja, dalam berkarya, insya-Allah semua mampu dilaksanakan dengan baik. Bila kita buat persembahan bukan pertunjukan. Hargai bahawa menjadi penyanyi itu adalah amanah dan bertanggungjawab yang tidak boleh direpelikikan. Macam juga tugas yang lain. Ini adalah kata-kata Datuk Ramli yang bila saya tanya dia tentang album pelancaran ini. Jadi saya terharu sekali kerana Datuk Ramli serta para pemuzik tanah air kita yang tidak asing lagi seperti Eddie, Din, Al-Hafiz dan ramai lagi terbabit dalam pembikinan album ini. Semoga apa yang kami rancangkan bersama akan menghasilkan satu kejayaan yang sukses buat semua. Akhir kata dari saya, pepatah dari seorang penulis lirik yang terkenal yang indah dipandang, yang indah diperhati, yang tidak terpapak, itulah tak dipeduli. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Rizal Nasruddin. Silakan Datuk Ramli Sarip sedikit daripada anda. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Anda Cik Rizal berbual kagum. Sebelum itu saya ucapkan selamat datang kepada semua teman-teman seperjuangan, saudara-saudari, pihak media massa dan elektronik yang telah sudi meluangkan masa pada petang ini untuk mendengar sikit sebanyak bicara seni, bukan keluhan seni, perjuangan seni. Terima kasih juga yang teramat buat Cik Rizal, Brother Nazar, Cik Fandi Ahmad, legendary yang telah saya nampak sejak 30 tahun yang lalu. Terima kasih kerana terus ada memberi inspirasi kepada saya, kepada teman-teman yang saya menceritakan. Jadi kalau saya nak menceritakan tentang seni sekarang, memang terlalu panjang, terlalu kritikal, banyak susah daripada senang, dan sebenarnya itulah kehidupan yang kita kena tempuhi dan lalui. Bukan hanya di Singapura sahaja, dia berlaku di seluruh dunia. Yang tidak pernah saya fikirkan yang saya akan dikarantin 14 hari di rumah, dan untuk pengetahuan anda, saya selalunya balik
kerja selalunya daripada Sabah, Sarawak atau di Semenanjung, saya akan hanya duduk di rumah 1 hari setengah, 2 hari saja. Lepas tu saya akan keluar. Saya keluar sebenarnya bukan kerana suka-suka, kerana ia memberi saya banyak inspirasi, ataupun saya anggap itu satu benda yang saya kena lalui proses itu, sebab ia memberi saya banyak kesegaran, idea sebenarnya. Dan 14 hari itu saya tidak tahu apakah 14 hari sebenarnya. Saya daripada Kuala Lumpur ke Bandung. Daripada Bandung saya harus ke Jakarta untuk bertemu teman-teman seperjuangan untuk berbincang tentang rakaman. Tetapi bila tinggal sampai di Bandung, keadaan COVID-19 terlalu memuncak. Panggilan dari keluarga, daripada teman-teman peminat untuk pulang ke tanah air sangat kuat. Saya ambil keputusan daripada Bandung, saya dah book hotel, flight pun dah nak ke Jakarta untuk berlibur sama bekerja. Tapi saya kena batalkan. Daripada Bandung saya balik ke Singapura. Dari Singapura sampai di airport, dia cakap saya kena kuarantin 14 hari. Saya reda dan terima. Sebenarnya saya tak faham benda itu sebenarnya, tetapi saya kena belajar dan saya kena akui dan kena hormati. Saya lalu proses itu dengan saya rasa dengan sabar. Saya banyakkan berpuasa selama 14 hari itu, dan sampai saya rasa ilham, panggilan untuk membuat rakaman di Singapura, yang bulan yang digaji di Singapura harus dimulakan. Kami dah siap 5 buah lagu di Malaysia. Selainnya ada 6 atau 7 buah lagu. Sekarang hampir 95% bukan siap, tapi telah rangka-rangka untuk saya masuk ke studio pada minggu hadapan, insya-Allah. Sudah mula dengan rasa semangat dan suka. Saya tahu banyak orang tanya tentang jualan album secara fizikal, dan memang tak banyak. Ada artis besar di Malaysia membuat rakaman secara total, maknanya album yang penuh 10 lagu. Tapi itu adalah di antara perjuangan dan cabaran yang kita kena terima. Dan pertama sekali kita harus ada bahan yang kukuh dan baik, ada wawasan, ada kata orang tu ekonomi yang lebih sikit untuk memulakan projek ini. Dan saya rasa ada banyak benda dan saya rasa yang kita kena buat, khususnya di Singapura. Dan saya rasa anak-anak muda atau pencipta seni tidak boleh hanya duduk diam atau merajuk atau malas atau kecewa. Kalau karya ini ada dalam hidup kita, dalam seorang karyawan atau seniman, dia kata lupakan saja untuk berjuang di dalam arus arena ini. Dan ia memberi saya lebih pandangan yang jauh, yang dalam, yang tinggi dalam segi karya. Dan saya anggap dalam album ini satu cabaran yang saya tidak pernah fikir yang album ini akan jual begitu jauh atau banyak. Tetapi insya-Allah dia akan meninggalkan satu kesan yang sangat dalam buat generasi yang akan datang. Lagi-lagi sempena bulan bahasa ni, dan saya anggap sebahagian dari kerja saya atau karya-karya kita ini, saya anggap sebagai satu konsep bukan pujangga, dia agak purba yang moden, tapi ancient pop. Tapi dengarlah sendiri nanti. Pasal
saya diberitahu oleh beberapa sastrawan di Kuala Lumpur, mudah-mudahan di Singapura begitu, mereka rasa tidak ada lagi penyanyi-penyanyi atau pencipta yang nak membuat atau nak memperjuangkan atau nak menyanyikan lagu-lagu yang begini. Tetapi sebenarnya kita ada. Kalau awak tengok Bob Dylan, dia album dia yang ke-37, dia masih umur dia dah 70 masuk 80. Rolling Stones, Pink Floyd, Roger Waters, David Gilmour, semua dah 60-an, 74 ke atas. Tetapi mereka masih berkarya kerana itulah kehidupan. Mereka cukup duit, mereka ada duit. Tetapi kenapa mereka masih berkarya, masih buat show lagi? Tapi mungkin di Singapura agak berlainan. Tetapi kita tak boleh ikut macam itu. Kita mesti ada cara kita. Kita mesti ada cara kita untuk macam mana kita nak tembusi cara ini. Kalau tidak masuk di lorong-lorong tikus, kita kena masuk di Arab Street dan sebagainya untuk menjadikan benda ini realiti. Dan saya sangat terima kasih kepada bos. Sebenarnya saya tanya apa tu bos? Sebenarnya, bos ni bukan bos. Bos yang punya bos tu bos. Jadi anda kena fikir sendirilah. Jadi itu sebenarnya simbolik dia bos ni. Dan InsyaAllah lagu yang bakal dipersembahkan nanti adalah antara lagu yang belum dirakam satu dan sudah dirakam satu. Saya nampak benda ni akan bergerak setelah album ini nanti siap, insyaAllah, secara online, secara fizikal, secara network, secara kumpulan, dan secara saya ada fanbase yang agak kuat di Singapura dan di Malaysia, dan kita pastikan semua ini akan bergerak sama. Dan sebenarnya tidak sangat kita nak fikirkan tentang keuntungan, tetapi saya harap saya dengan bos dapat membuat sesuatu untuk menjadikan satu benda, satu pendorong buat generasi atau artis-artis kita di sini. Dan juga kita akan cuba adakan konsert atau showcase yang boleh mendatangkan hasil. Kalau sebenarnya bila kita ceritakan tentang COVID, semua orang ceritakan pasal ekonomi begitu dan begini. Anda tahu tak, kawan-kawan saya, adik-adik saya yang tidak kerja, yang ada susah nak makan, tak ada orang yang bela diorang, especially pemuzik. Tak ada kerja, kelab tutup, diorang kadang-kadang tak fair. Tapi bila COVID, semua orang dengar kat rumah, kena online, muzik tu, TV, radio, semua muzik. Tapi bantuan tak ada. Saya rasa benda itu bukan marah, tetapi bagi mereka yang sudah stable, dah okey. Tetapi sebagai orang yang karyawan, sastrawan dan sebagainya, benda itu tidak menarik. Tidak menarik. Yang ada, pandai-pandai lah kau nak cari jalan ini kan. Bola sepak dalam dunia, sport yang nombor 1 dalam dunia, tak ada fan tengok tau. Pelik ke tak pelik? Pelik, tapi tak pelik. Kita terima. Saya harap benda ini tidak akan berlalutan dah. Mudah-mudahan, insyaAllah. Dan sebenarnya saya nak cakap banyak lagi, tetapi saya rasa buat masa ini, terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan sokongan anda, doa anda, dan juga apa juga, insyaAllah membantu apa yang kita sedang lalui ini. Saya bukan merayu, tapi saya nak anda bersemangat, mendorong, membantu, doa sebaik mungkin untuk memastikan industri kita, budaya kita tak akan habis di sini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah mudah-mudahan kolaborasi ini akan jalan dengan lancar dan dapat sukses ya. Dan kini kita sama-sama saksikan sesi tanda tangan, menjatuhkan tanda tangan mereka bagi perjanjian kolaborasi ini. Silakan Encik Rizal dan juga Datuk Ramizan. Apa dulu saya? Encik Muhammad Rizal Rasidin, BBM,
Pengarah Boss Production Private Limited. Seterusnya Datuk Ramli Sari. Baiklah, kita adakan satu sesi fotografi panas sekali lagi. Untuk mengakhiri bicara ini, sebenarnya apa yang berlaku tentang memorandum ini hanyalah berkat majulah Singapura sebenarnya. Sebenarnya banyak pergolakan di situ, banyak rasa perasaan yang berbagai, tetapi majulah Singapura tetap majulah Singapura. Dan saya diterima dan lamaran ini diterima kerana mereka menjemput saya pada awalnya untuk menyanyikan majulah Singapura dalam sesi tanda tangan ini lebih kurang sebulan yang lalu. Dan keberkatan itu telah saya abadikan dalam sejarah saya dalam perjalanan seni saya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Datuk dan juga Encik Muhammad Izan. Kita ada satu sesi fotografi sebentar bersama kedua-duanya. Silakan yang ingin ambil gambar bersalaman. Sebuah lagu yang belum dirakam lagi, tapi sudah mula kami promosikan secara kami sendiri. Ciptaan anak watan Singapura yang satu hari nanti akan saya kenalkan anda. Dan penulis lagu ini adalah seorang penulis yang banyak pengalaman, yang terlalu banyak menghasilkan lagu-lagu popular. Itu saudara Said atau S. Amin Shahab. Terimalah sebuah lagu yang susah saya nak ceritakan, tapi dia sangat mendalam dalam bait-bait yang saya harapkan. Terimalah Cinta di Sebalik Musim. Merak di condong timur, air pasang dalam tengkujuh, patuh pada hukum alam. Mendarat ribut tafan, menggegarkan bagan, memecah tebing cinta yang diangan. Mendarat ribut tafan, menggegarkan bagan, memecah tebing cinta yang diangan. Cinta yang merempuh musim, mengajar diri tentang gelora, menghantui jiwa, menghantui jiwa. Hidup ini bagaikan mimpi, kadangkala kita tak mengerti.
cinta. Kemarau bukan satu penyiksaan, tentuju bukan dugaan. Di balik musim nyatanya, cermin kehidupan. Dunia bukan medan peperangan, bukannya bahan rebutan. Semuanya milik Tuhan, tandanya keciptaan. Cinta yang merempuh musim, mengajar diri tentang gelora, menghantui jiwa, menghantui jiwa. Hidup ini bagaikan mimpi, kadangkala terselindung rahasia. Hidup ini bagaikan mimpi, kadang nyata, kadang terselindung rahasia. Berhenti condong tinggi, berhenti condong saya rasa tentu anda susah nak dengar lagu ni lagi dalam era yang begini. Tapi anda kena suka kerana anda orang timur. Kalau anda tak suka, kena fikir. Okey, seterusnya ini adalah antara lagu yang saya cuba memancing pihak The Boss. Saya nak buat satu konsert derma makan malam. Lagu ini ataupun ceritanya melambangkan 4 wanita agung yang digaranti masuk syurga, iaitu Siti Khadijah, isteri Nabi besar Muhammad SAW, Asyah, istrinya Fir'aun, Maryam binti Imran, ibu kepada Nabi Isa AS, dan Fatimah Al-Zahra. Saya mereka ini satu lambang yang sangat agung. Kebelakangan ini saya banyak teringat arwah ayah saya, mak saya. Saya rasa tuan-tuan yang mempunyai, tidak mempunyai ibu dan ayah lagi tentu rasa sangat terpanggil. Dan saya ingin tujukan buat ibu-ibu, wanita-wanita, ibu tunggal yang berjuang membesarkan anak. Mudah-mudahan mereka ini dirahmati dan diberkati. InsyaAllah lagu ini akan kita jadi satu tema yang saya rasa sebagai seorang lelaki kita kena menghormati kaum wanita lebih tinggi sebenarnya, kerana itulah satu kurnia Allah Ta'ala kepada Adam AS. Terimalah sebuah lagu yang mana penulis ini ada di sini. Sebenarnya saya kena kenalkan, beliau sangat prihatin dengan benda ini, dan beliau juga seorang nenek, suami, isteri, ibu. Tidak lain tidak bukan adalah Puan Hartina Ahmad.
tidak banyak berkarya serius yang mempunyai status, yang mempunyai sebagai nenek, isteri, wanita untuk berkarya terus dalam keadaan sekarang. 5 lagu yang mengisahkan tentang kehebatan wanita teragung, wanita yang pertama memeluk agama Islam, Sri Kandi Zaman. Terimalah. Sejarah telah menjulang di kau wanita pilihan, Bistari lagi bangsawan, segalanya kau korbankan. Bagai bidadari bintang kejora suci, dalam kamar bahagia sebuah percintaan setia.